Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih Yang Hormat Tuan Ketua kerana memberi peluang dan ruang kepada saya untuk sama-sama dalam sesi perbahasan ucapan belanjawan 2022. Yang saya hormati Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar, tahniah di atas pembentangan bajet semalam, bajet 2022. Yang Berhormat SUK, Yang Berhormat ESCO, Barisan Yang Berhormat ESCO, ahli-ahli yang berhormat, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, ketua-ketua jabatan, wakil-wakil ketua jabatan, dan seterusnya, para media dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang sama-sama mengikuti sesi perbahasan kita pada petang ini, sama ada di dalam Dewan ataupun secara langsung melalui live Facebook. Pertamanya, syukur Allah Ta'ala yang dapat bersama-sama dalam sesi perbahasan bajet pada kali ini. Dan saya terus kepada poin saya, Yang Amat Datuk Bertua, bagi kita nak kejar masa ni. Yang pertamanya, saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, bercakap pasal kesihatan. Jadi, ada persoalan daripada penduduk Pulau Perhentian khususnya, nak tahu macam mana status klinik kesihatan Pulau Perhentian. Kalau saya dengar cerita dulu, memang ada cadangan nak membina satu klinik baru, nak upgrade klinik lama kepada klinik kesihatan yang baru. Cuma mungkin ada dari segi teknikalnya, dari segi lokasinya, dari segi perbincangan semulanya. Jadi mohon pihak kerajaan memaklumkan kepada kita supaya senang kita nak maklumkan kepada masyarakat, khususnya Pulau Perhentian, status terkini pembinaan ataupun menaik taraf klinik Pulau Perhentian. Perkara yang kedua, Yang Hormat Tuan Ketua, saya juga ada tanya dalam soalan lisan bersama dengan sebenar takhir, iaitu tentang status keuntungan yang disasarkan yang telah dicapai oleh anak-anak syarikat kerajaan negeri. Tapi soalan itu ditolak. Jadi saya nak tanya kepada pihak kerajaan, anak syarikat kerajaan negeri khususnya TMAC, kita difahamkan pada tahun lepas, dimaklumkan kepada Dewan, dimaklumkan kepada masyarakat Terengganu dan dimaklumkan kepada kita bahawa ada satu syarikat yang usaha sama di bawah YPU, Yayasan Pembangunan Usahawan, yang saya difahamkan bisnes ataupun niaga emas ni pada tahun lepas. Jadi boleh tak maklum kepada kita apakah status TMAC yang meniaga emas itu, sama ada kalau untung beritahu untung, kalau tak untung apakah kaedah? Ya, Berhormat. Ya. Soalan-soalan lisan yang tak sempat dijawab akan dijawab secara bertulis. Adapun soalan-soalan yang ditolak tu ada sebab. Ya, ya. Banyak sebab lah, antaranya soalan yang berulang dan seumpamanya. Jadi sangat tak payah ulang. Alright. Alright, kalau boleh maklumlah tentang TMAC tu. Okey, yang ketiga Yang Hormat Yang Bertua, kita sedia maklum bahawa progres kemajuan kerja kereta api laju ataupun ECRL sekarang ini berlaku dengan agak menggalakkan, terutamanya termasuklah kita di Terengganu, termasuklah di daerah Besut. Cuma kalau ikut alignment asal dulu, alignment ECRL ni akan lalu ikut Kuala Besut. Tapi bila tukar kerajaan pusat, dipindah ke alignment ke sebelah hulu. Jadi, difahamkan alignment asal untuk ECRL itu akan dibina pula untuk alignment dengan izin ataupun jajaran bagi LPT 3. Jadi boleh tak pihak kerajaan maklumkan kepada kita status terkini LPT 3 dan juga alignment dia, jajaran dia, kerana perkara ini menjadi hearsay ataupun dengar-dengar masyarakat kampung bahawa akan lalu sini, akan ada exit sini. Jadi boleh tak pihak kerajaan maklumkan kepada kita status dan juga apakah benar hearsay itu bahawa alignment LPT 3 ni seperti yang digambarkan di bawah sana. Maknanya kita ada dah pengukuran, jadi boleh tak maklum status terkini sama ada dalam reka bentuk terperinci ataupun dengan ukur halusnya ataupun masih dalam perancangan ataupun dalam proses tender dan sebagainya. Perkara yang berikut, Yang Berhormat Datuk Bertua, saya ingin merujuk pada buku kecil ucapan belanjawan 2022 ni, iaitu merujuk buku surat 25. Saya mengucapkan terima kasih
pada pihak kerajaan, khususnya Yang Amat Berhormat Menteri Besar, kerana menghargai, kalau tengok perkara 59 ni, menghargai peranan 150 orang imam dan bilal di bawah skema Muballigh dengan bantuan tunai one off sebanyak RM150 one off sekali ni. Dan bantuan ni mungkin boleh meringankan beban mereka, kerana saya difahamkan masih ada lagi imam-imam dan juga bilal-bilal di masjid-masjid yang saya maklumkan masjid kerajaan masih lagi bertaraf kontrak dan juga bertaraf sementara. Dan ada gaji bilal tu yang RM900. Saya difahamkan, saya berjumpa dengan mereka supaya mereka meminta supaya perkara ini dibawa ke atas untuk perhatian dan tindakan pihak kerajaan. Sebab ada yang bilal, ada juga imam, bila habis bertugas di masjid, khususnya masjid kerajaan, kena balik buat kerja part time pula. Ada yang balik kena mesej rupu, kena buat kerja part time. Jadi saya mohonlah perhatian serius pihak kerajaan supaya mengambil kira perkara tersebut. Kalau boleh bagi tetap ke naikkan sikit lagi allowance dan gaji mereka dan sebagainya. Perkara yang berikut yang saya ingin sentuh, Yang Amat Datuk Yang Pertua, adalah merujuk para 76, iaitu muka surat 31 dalam buku kecil ni, iaitu program yang negeri Terengganu terkenal sebagai negeri kayuhan basikal melalui menerusi jenama Gatik. Dan difahamkan sebanyak 920,000 akan diperuntukkan bagi membina monumen dan juga laluan kayuhan basikal sepanjang 9.3 km dari Kuala Ibai ke Teluk Ketapang. Jadi nak tanya, adakah projek ini, program Gatik ini akan dikembangkan lagi, akan dipanjangkan lagi ke daerah-daerah lain? Kerana kita semua sudah maklum bahawa Gatik basikal ni menyeluruh di negara kita, tapi kalau di Terengganu ni memang semua daerah memang orang sebut Gatik. Jadi moleklah cadangan laluan kayuhan basikal ataupun laluan yang digazetkan, disediakan untuk pengayuh basikal ni disediakan, dan kalau boleh dikembangkan lagi kepada daerah-daerah lain. Perkara yang berikut, Yang Berhormat Datuk Yang Pertua, saya juga ingin sentuh tentang program Jendela. Jendela iaitu jalinan digital negara dalam menambah jalinan fiber optik dan juga meningkatkan liputan 4G, 4G dan juga menambah bilangan menara telekomunikasi. Jadi boleh tak pihak kerajaan dalam ucapan pergulungan nanti maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ni dengan lebih spesifik. Saya suka memetik kata rakan kita wakil kemasik tadi. Kita banyak komputer, banyak laptop, handphone banyak, tapi kadang-kadang internet tak ada. Jadi boleh tak dengan lebih spesifik pihak kerajaan memaklumkan bagi bajet 2022 nanti melalui program jalinan digital negara ataupun Jendela ni dengan lebih spesifik di manakah akan dibina menara-menara telekomunikasi supaya rakyat lebih tahu di mana akan dibina coverage yang boleh membantu mereka khususnya dalam kita menghadapi kehidupan seharian sekarang ini. Datuk Yang Pertua, perkara yang berikut yang ingin saya sentuh juga iaitu berhubung dengan para 103, iaitu melaksanakan projek rakyat yang mana kerja-kerja menaik taraf jalan, dewan, balai raya, longkang dan juga saliran serta projek-projek kecil DUN akan terus dilaksanakan. Dan ini akan memberi impak yang besar kepada sosioekonomi rakyat setempat. Okey, saya sangat setuju dengan kenyataan ini kerana 2 minggu lepas di Pulau Perhentian, setelah 5 tahun lalu dilanda banjir kilat, banjir selama hampir 4 jam di Pulau Perhentian, dan bila kita tengok kesan dia, penyebab dia adalah struktur saliran ataupun tidak diselenggara ataupun tidak cukup bagi menampung jumlah keamatan hujan ataupun intensity rainfall intensity dengan izin yang sangat tinggi di Pulau Perhentian pada waktu ini. Jadi saya risau kalau sebelum ni 5 tahun sekali berlaku banjir di Pulau Perhentian, kita takut dengan lebih kerap lagi akan berlaku banjir di tempat mereka jika kita tidak upgrade longkang dan juga sistem saliran di Pulau Perhentian. Begitu juga dengan
yang saya sebut sebelum ini ada juga, cuma saya nak bangkitkan lagi, iaitu banjir di Kampung Kayu Kelat. Kalau boleh dibina juga culvert di Kampung Pacakan tersebut. Alright. Dan begitu juga anggaran bajet untuk CBT. Jadi macam manalah kaedah untuk mengukur CBT dan nak tahu sama ada dia one off ataupun dia akan dibuat secara berkala. Alright. Oh, masa sekejap ya. Dan akhirnya, saya nak sentuh sikit lagi Tuan Ketua, iaitu tentang banyak sentuh tadi tentang indeks kesejahteraan rakyat. Jadi saya nak tahu juga pihak kerajaan ada tak menilai macam mana kesejahteraan rakyat. Sebab indeks kesejahteraan rakyat di Malaysia bagi negeri Terengganu, kita ada 5 komponen yang perlu kita titik beratkan, iaitu 5 komponen ekonomi, iaitu melibatkan pengangkutan, komunikasi, pendidikan, pendapatan dan juga pengagihan dan juga persekitaran kerja. Jadi boleh nilai. Dan ada 9 komponen sosial, iaitu perumahan, tabik urus, alam sekitar, keluarga, perkilangan, kebudayaan, hiburan dan rekreasi, keselamatan, penyertaan sosial dan juga kesihatan. Jadi indeks kesejahteraan rakyat ini perlu kita ada di negeri kita supaya dia menjadi tools yang penting dalam kita nak gubal dasar dan juga program ke arah mencapai negeri maju dan juga berpendapatan tinggi. Apatah lagi macam mana kita nak cari satu mekanisme yang boleh diukur, yang orang kata measurable dengan izin, yang boleh diukur kalau kita tak ada indeks kesejahteraan rakyat Malaysia. Apakah kita nak ukur slogan maju berkat sejahtera kalau kita tak ada indeks yang boleh diukur? Dan akhirnya, Yang Amat Tuan Ketua, saya nak sentuh tentang bajet yang betul-betul nilai dia ni. Iaitu, kalau tengok pada buku bajet yang besar ni, kita tengok daripada 1.657 bilion anggaran bajet pada tahun hadapan, kita dapat lihat bahawa pecahan dia hanya 24.13% ataupun 400 juta sahaja, 400 juta sahaja yang dicarumkan kepada kumpulan wang amanah pembangunan daripada keseluruhan bajet. Jadi, dan difahamkan juga sebanyak 25.8 juta ataupun 4% saja untuk projek-projek ekonomi. Yang lain lebih kepada projek-projek sosial. Jadi soalan kita, dan boleh kita sama-sama fikirkan, bagaimana kita nak jadikan ekonomi negeri Terengganu berkembang dengan secara mapan dan juga secara baik sekiranya peruntukan pembangunan berbanding dengan bajet asal adalah sangat sedikit, iaitu 24.13% berbanding dengan 1.577 bilion yang telah dibentangkan semalam. Jadi mohon pihak kerajaan supaya memikirkan juga supaya belanja pembangunan ini juga perlu ditingkatkan juga supaya dia boleh orang kata belanja pembangunan boleh merangsang dari segi future economic growth Yang Bertua. Dan ada satu lagi Yang Bertua, saya terbaca ni pada muka surat 56, buku kecil ni, iaitu Project Integrated Island Waste Management, iaitu ke arah penambahbaikan pengurusan sistem pepejal ataupun pengurusan sampah di Pulau Redang dan juga Pulau Pantan, dan termasuklah Pulau Kapas dengan kerjasama PBT dan juga UNDP. Jadi boleh tak pihak kerajaan masukkan apa sebenarnya projek Integrated Island Waste Management ni? Sama ada pengurusan sistem pepejal secara kompos ataupun membawa balik juga sampah pepejal ke darat, ataupun ada kaedah lain yang lebih sesuai untuk diadakan bagi pengurusan sistem pepejal di pulau-pulau. Dan ada lagi ni, ada juga persoalan daripada orang kampung, iaitu muka surat 50, iaitu 1.42 juta diperuntukkan bagi pembangunan sektor perternakan, termasuklah pembangunan padang ragut. Jadi ada orang kampung di Bukit Beturi, khususnya Kampung Tok Has, dia tanya status padang ragut yang pernah dibangkitkan dalam sidang yang lalu. Jadi ada tak status terkini sama ada padang ragut tu masih ada lagi ataupun telah dibatalkan warta dia sebagai padang ragut, ataupun kalau ada padang ragut di tempat lain, di manakah mereka ni hendak orang kata nak cuk rumput, nak potong rumput untuk bagi makan kepada lembu-lembu ternakan mereka, khususnya lembu sado dan juga
tenaga mereka yang lain lagi. Dan yang terakhir sekali betul artinya ada permohonan pada pengusaha bot atau yang betul iaitu supaya boleh tingkatkan lagi lesen bot dipanggil made domestic yang terhad ni. Kalau sebelum ni dia boleh bergerak antara point ke point dalam 25 radius kilometer radar radius, tapi kau boleh kembangkan lagi kepada 100 kilometer radius supaya boleh merancangkan lagi pergerakan dan juga agenda pelancongan negeri dan sekaligus juga boleh merancangkan juga dari segi sport fishing kita di negeri Terengganu. Okey, itu yang betul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.